Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wadaullah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Marshal Avelino Jimenez, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Timor Leste ke negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Tuan Yang Terutama telah menyembahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan Majlis Kebawah Duli Maha Mulia pada 15 Februari 2017. Turut hadir Miss Christiana Gloria, Timbalan Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Timor Leste ke negara Brunei Darussalam. Majlis menghadap tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman. Laporan Industri Teknologi Kewangan Fintech 2020 menyatakan saiz pasaran fintech global dijangka untuk tumbuh sehingga 23.8% kepada $124.3 bilion Amerika menjelang penghujung tahun 2025. Otoriti Monetari Brunei Darussalam AMBD dalam hal ini sentiasa menggalakkan perkembangan fintech di negara ini dan telah melancarkan beberapa inisiatif untuk menanai pertumbuhannya. Salah satunya ialah memperkenalkan Fintech Regulatory Sandbox yang membekalkan para peserta terutama bagi yang baharu memulakan perniagaan persekitaran yang selamat untuk menguji dan mendapat pengalaman dalam penyelesaian fintech mereka. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah AMBD dalam ucap tamanya bertajuk Financial Technology Fintech, a Fundamental Building Block of a Digital Economy semasa majlis pembukaan World Fintech Festival di negara Brunei Darussalam berkata, negara Brunei Darussalam akan terus menerapkan fintech, justru perlunya negara untuk menggunakan ekosistem fintech yang inklusif dan menarik. Yang berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong juga mengumumkan bahawa AMBD akan mengeluarkan kertas putih mengenai fintech di negara Brunei Darussalam yang akan termasuk cadangan untuk meningkatkan perkembangan fintech di negara ini. AMBD will work on providing certainty around key fintech areas such as eKYC and digital banking. Recognizing that no regulatory framework should be static, MBD will keep an open mind in the development of future-proof regulatory framework to ensure it encourages the adoption of new technologies while taking into account emerging trends. MBD is working with the industry to develop a shared digital payment hub that will centralize digital transaction and facilitate instant payments. All payment service providers, PSPS, can expect to be connected in real time to support an open, competitive market. The hub will allow digital payment to be made through various use cases such as at physical point sale and e-commerce application. Is seen in most countries in the region. Local industry players are highly encouraged to establish a fintech association in Brunei Darussalam. The association can act as a networking platform to centralize all fintech-related activities within the country and to forge memorandum of understanding with other fintech hubs. Beberapa pembentangan dan perbincangan menyentuh mengenai beberapa perkara termasuk perkembangan infrastruktur digital, pengawal seliaan dan piawaian serta peralihan digital dalam perkhidmatan kewangan semasa COVID-19 dan melangkauinya. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Acara dianjurkan bersama oleh Otoriti Monetari Singapura dan SingX bersama negara Brunei Darussalam sebagai bandar rakan melalui AMBD dan Pusat bagi Perbankan Islam, Kewangan dan Pengurusan CIB FM.
Mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN ADMM yang ke-14 telah mempersetujui dan menandatangani deklarasi bersama ADMM mengenai kerjasama pertahanan bagi ASEAN yang kohesif dan responsif. Mesyuarat yang diadakan secara maya dihadiri oleh Yang Berhormat Pihin Dato' Laila Raja, Major Jeneral Bersara, Dato' Perdana Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua. Mempengerusikan mesyuarat Tuan Yang Terutama Ngo Xuan Lik, Menteri Pertahanan Nasional Republik Sosialis Vietnam selaku Ketua ADMM Vietnam. Juga hadir Brigadier Jeneral Bersara Dato' Seri Pahlawan Syahril Anwar bin Haji Ma'awiyah, Setiausaha Tetap Kementerian Pertahanan. Di samping itu, mesyuarat tidak rasmi di antara Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN dan Amerika Syarikat dikendalikan sebelum mesyuarat ADMM ke-14 dan juga mesyuarat tidak rasmi di antara Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN dan China setelah berakhirnya mesyuarat berkenaan. Negara Brunei Darussalam sebagai pengerusi ASEAN pada tahun depan akan mempengerusikan ADMM dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan melalui Kementerian Pertahanan, manakala Angkatan Bersenjata Diraja Brunei akan mempengerusikan mesyuarat ASEAN Chiefs of Defence Forces ACDFM dan mesyuarat berkaitan. Darussalam Enterprise Day melancarkan signature experience bagi memberi pengalaman baharu kepada para pelanggan. Ia bertujuan untuk mengubah perkhidmatan pelanggan melalui satu siri impak yang tinggi dan hasil campur tangan yang berorientasi bagi kemudahan perkembangan pelanggan dan perkhidmatan ke arah budaya kecemerlangan perkhidmatan. Pelancarannya berlangsung di auditorium utama di Bangunan Reka Bentuk dan Teknologi. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua selaku pengerusi DARE. Javed Ahmad, Pegawai Ketua Eksekutif DARE, dalam ucapan pembukaannya menjelaskan DARE akan menyambut ulang tahun penubuhannya yang kelima pada bulan Februari tahun hadapan. Tambahnya, DARE perlu terus memupuk nilai-nilai sebagai sebuah pertubuhan iaitu dinamik, bertanggungjawab, responsif dan keusahawanan. Penyampaian sijil kepada para pelatih yang berpotensi untuk melatih signature experience kepada semua kaki tangan DARE juga diadakan. Dua orang penduduk yang kurang berkemampuan di daerah Brunei dan Muara tidak lama lagi akan dapat menjalani kehidupan dengan lebih selesa dan selamat apabila pembinaan rumah baharu mereka siap dibina. Kedua-dua rumah tersebut dibina menggunakan peruntukan daripada kumpulan wang zakat Majlis Ugama Islam Brunei MUIB. Majlis peletakan batu asas rumah bantuan bagi Dayang Fatimah binti Bini dan Awang Jeraman bin Mail di Kampung Lumah Pasbi diadakan pagi tadi. Hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Pemangku Menteri Hal Ehwal Ugama selaku pemangku yang dipertua Majlis Ugama Islam Brunei MUIB. Rumah bantuan bagi Dayang Fatimah binti Bini berusia 80 tahun bernilai RM85,634. Sementara itu, rumah bantuan bagi Awang Jeraman bin Mail berusia 68 tahun bernilai RM77,051.50. Perbelanjaan bagi pembinaan rumah-rumah tersebut adalah sepenuhnya melalui peruntukan kumpulan wang zakat MUIB. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Mohimin bin Haji Johari alias Jahari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Setiausaha Tetap Perkhidmatan Awam, Kesejahteraan Antarabangsa dan Media, Jabatan Perdana Menteri. Beban penderitaan dan kesusahan yang ditanggung oleh 4 mangsa bencana atap terbang akibat angin kencang dan hujan lebat pada 19 November lalu di daerah Blaid dan kejadian kebakaran rumah pada 3 hari bulan ini di daerah Temburong mendapat perhatian daripada kerajaan. Kesemua mangsa menerima bantuan kewangan kerajaan ke bawah Durian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui peruntukan Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan.
Penyampaian bantuan disempurnakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Berka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Dayang Zawiyah binti Abdullah, Dayang Hajah Zurinah binti Haji Hamran, Awang Muhammad Hazari bin Wahid dan Awang Muhammad Ridwan bin Haji Hassan, ketua-ketua keluarga yang terlibat dalam kejadian bencana angin kencang di daerah Belaid. Manakala Awang Haji Ridwan bin Haji Rosman, ketua keluarga yang terlibat dalam kejadian kebakaran rumah di daerah Temburong. Perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Tiada kes jangkitan baharu dicatatkan hari ini dengan 2 kes aktif COVID-19 masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara ini, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan 152 dengan kes yang sembuh seramai 147 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 11 kes. ...673 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori manakala seramai 9,060 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac lalu. Sementara itu, 154 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 78,718 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Pada 30 hari bulan November 2020, Biro Kawalan Narkotik BKN telah membuat serbuan secara serentak di 6 buah rumah berasingan di kawasan Lambak Kiri, Mukim Brakas yang dipercayai mempunyai rangkaian pengedaran aktiviti penyalahgunaan dadah. Operasi telah berjaya menahan seramai 19 orang individu warga tempatan yang terdiri daripada 14 orang lelaki dan 5 orang perempuan berumur dalam lingkungan 18 ke 53 tahun. Sasaran serbuan kali ini ialah ke atas pembekal dadah jenis syabu yang sangat aktif di lokasi tersebut serta mempunyai jaringan pengedar yang ramai dan sering mengadakan perkumpulan bagi kegiatan haram tersebut. Dari pemeriksaan yang dijalankan ke atas suspek utama dan keenderaan di kediaman tersebut telah menemukan beberapa paket plastik serta straw yang berisi pecahan dan ketulan hablur yang dipercayai dadah jenis syabu, dadah kelas A seberat melebihi 500 gram yang dianggarkan mempunyai nilai pasaran melebihi RM90,000. Turut dirampas adalah wang tunai termasuk mata wang asing yang dianggarkan melebihi RM9,000 dan beberapa telefon bimbit dipercayai hasil daripada pengedaran dadah. Selain itu, beberapa alat perkakas untuk memakan dadah, alat timbangan, beberapa paket kosong dan beberapa bilah gunting besi juga dijumpai yang dipercayai digunakan untuk aktiviti dadah. Tangkapan tersebut masih dalam siasatan di bawah kesalahan seperti berikut. Seksyen 3A Akta Penyalahgunaan Dadah APD Penggal 27 iaitu atas kesalahan memiliki dadah bagi tujuan mengedar dadah kelas A yang melebihi dari 100 gram membawa kepada hukuman gantung hingga mati. Seksyen 6-A APD Penggal 27 iaitu atas kesalahan memiliki dadah terkawal. Seksyen 6-B APD Penggal 27 iaitu atas kesalahan memakan dadah terkawal dan Seksyen 7 APD Penggal 27 iaitu atas kesalahan memiliki alat perkakas yang digunakan untuk memakan dadah terkawal. Berikutan dengan operasi ini, BKN menasihatkan orang ramai untuk melaporkan sebarang aktiviti perkumpulan yang mencurigakan kepada pihak-pihak yang berkenaan. Ini memerlukan kerjasama dari semua untuk memastikan setiap kejiranan mempunyai persekitaran yang sihat dan bebas dari aktiviti yang boleh merosakkan keharmoniannya.
BKN menyeru kepada orang ramai agar memberikan kerjasama dalam sama-sama membasmi aktiviti-aktiviti yang boleh merosakkan kesejahteraan negara. Sebarang maklumat yang mencurigakan berhubung dengan kegiatan penyalahgunaan dadah boleh menghubungi talian yang tertera. Biro Mencegah Rasuah menyambut Hari Anti Rasuah Antarabangsa pada 9 Disember setiap tahun. Sambutan Hari Anti Rasuah Antarabangsa ini adalah bagi memperingati komitmen negara Brunei Darussalam sebagai negara ahli kepada Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menentang rasuah. Sempena dengan sambutan tahun ini, Biro Mencegah Rasuah telah mengadakan majlis membaca surah Yasin dan Tahlil khusus bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'du Khairiwaddin, ibni almarhum Sultan Muhammad Jamalul Alam, almarhum Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit, binti almarhum Pengiran Bendahara Pengiran Anak Abdul Rahman dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim, ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah. Majlis berlangsung di Kubah Makam Diraja. Majlis tersebut dihadiri oleh pegawai-pegawai kanan, pegawai-pegawai dan kaki tangan Biro Mencegah Rasuah. Sementara itu, negara Brunei Darussalam telah menandatangani Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menentang rasuah pada 11 Oktober 2003 dan telah memeterai konvensyen tersebut pada 2 Disember 2008. Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2003 telah menetapkan tarikh 9 Disember sebagai Hari Anti Rasuah Antarabangsa yang dianjurkan setiap tahun. Biro Mencegah Rasuah dalam kenyataannya memaklumkan antara objektif memperingati Hari Anti Rasuah Antarabangsa untuk meningkatkan kesedaran mengenai bahaya gejala rasuah dan peranan konvensyen tersebut dalam menentang dan mencegah rasuah. Justru kerajaan, sektor swasta, badan-badan bukan kerajaan, media dan orang awam seluruh negara perlu bersatu berganding bahu dan bekerjasama dalam membenteras jenayah rasuah serta mendukung usaha The United Nations Development Programme (UNDP) dan The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam menentang rasuah. UNDP dan UNODC merupakan forefront kepada usaha menentang rasuah. Biro Mencegah Rasuah merupakan agensi penguatkuasa undang-undang yang diamanahkan dan dipertanggungjawabkan oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam menangani kesalahan-kesalahan rasuah seperti yang terkandung dalam Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131. Biro Mencegah Rasuah telah ditubuhkan pada 1 Februari 1982 berikutan penggubalan Perintah Darurat Pencegahan Rasuah 1981 pada 1 Januari 1982. Biro Mencegah Rasuah telah dimandatkan seperti yang terkandung di bawah Bab 4A Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131 untuk menjalankan penyiasatan ke atas sebarang maklumat dan informasi kesalahan rasuah, memeriksa amalan, sistem dan prosedur badan-badan awam bagi mengenal pasti sebarang loopholes yang menjurus kepada kesalahan rasuah, membantu sesiapa sahaja atas permintaan orang tersebut mengenai cara-cara bagaimana rasuah boleh dihapuskan, menasihati badan-badan awam mengenai perubahan amalan, sistem atau prosedur yang bersesuaian yang boleh mengurangkan kemungkinan berlakunya rasuah, mendidik orang ramai untuk mencegah rasuah dan mendapatkan dan menggalakkan sokongan orang ramai dalam memerangi rasuah. Projek baharu Dewan Bahasa Akademi Penulisan Kreatif akan memantapkan kesusasteraan para penulis muda di negara ini. Perincian bahan tersebut dapat diikuti seketika nanti.
IBTE meneruskan lagi majlis convocation untuk hari ketiga. Pada sesi pagi tadi, seramai 259 graduan menerima sijil masing-masing. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap di Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Penerima pada sesi pagi terdiri dari graduan IBTE School of Energy and Engineering Satellite yang mengikuti program HNTech dan NTech dan IBTE School of Hospitality and Tourism yang mengikuti program HNTech. Emelda anak Bagong Siti Nur Syafiqah binti Abdullah dan Owen anak Dennis Tawan menerima anugerah pelajar terbaik, sementara anugerah khas pelajar diterima oleh Nur Hazimah binti Haji Sabtu. Manakala di sebelah petang, seramai 268 orang graduan menerima sijil yang disampaikan oleh Dayang Hajah Tutiyati binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Penerima bagi sesi petang adalah graduan dari IBTE School of Hospitality and Tourism NTech dan IBTE School of Energy and Engineering Central NTech. Dayang Mawadatu Warahmah binti Abdullah menerima anugerah pelajar terbaik dan Dayang Nur Sabrina binti Haji Arjuna menerima anugerah khas pelajar. Dewan Bahasa dan Pustaka akan melaksanakan projek baharu Akademi Penulisan Kreatif bagi genre sastra seperti sajak, cerpen, novel, drama dan esei sastra tahun depan. Dr. Haji Muhammad Ali bin Haji Radin, Ketua Bahagian Sastra dan Majalah Dewan Bahasa dan Pustaka Akademi yang lebih memfokus kepada bentuk kuliah itu merupakan kesinambungan daripada program penulisan muda yang bertujuan bagi memantapkan kesusastraan penulis-penulis muda di negara ini yang bakal menjadi khazanah kesusastraan negara. Berucap pada majlis penutup bengkel penulisan cerpen bagi program penulisan muda petang tadi, Dr. Haji Muhammad Ali berkata, akademi yang berbentuk kuliah sastra jangka panjang itu akan dilaksanakan setiap bulan bermula Januari hingga Disember dan akan memberi manfaat besar kepada peminat sastra di negara ini di masa depan. Cerpen bertajuk Manyus karya Muhammad Najmuddin bin Muhammad terpilih sebagai cerpen terbaik sepanjang bengkel diadakan. Bengkel selama 3 hari itu disertai oleh 30 orang peserta. Semasa bengkel, para peserta dibimbing berkarya secara sistematik dan terarah oleh pakar sastra tempatan yang berpengalaman dalam usaha menjadikan mereka sebagai tokoh sastra yang berwibawa dan mampu menyumbang ketemadunan bangsa negara. Ini merupakan pertama kali saya mengikuti bengkel di Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadinya dengan bimbingan daripada Chong Ah Fook, Dr. Chong Ah Fook akan memberi manfaat kepada saya untuk membuat cerpen dengan memperkenalkan teorinya yang bernama E-Padi. Untuk masa akan datang, insya-Allah akan mengembangkan lagi penulisan saya dalam cerpen. Bengkel ini memberi satu perkembangan positif lah dalam penulisan saya lah. Kira sebelum ini kan kalau saya membuat cerpen memang berterabur lah. Ini dengan adanya bengkel ini memang memberi manfaat kepada saya lah dalam, terutama dalam penulisan saya lah. And insyaAllah melalui bengkel ini insyaAllah selepas ini akan saya ikut another bengkel lagi lah untuk mengembangkan lagi. Selama 3 hari itu, apa yang kami dapat ialah teknik untuk menghasilkan cerpen, di mana ini adalah kali pertama saya mengikuti cerpen. Selalunya saya hanya menulis kritikan sastra. Untuk mengembangkannya lagi, insya-Allah saya akan teruskan menulis. Tidak mustahil lah sekiranya kita ada kemahuan, di situlah ada jalan. Jadinya ini adalah jadi platform untuk saya untuk mulakan penulisan saya dalam cerpen. Pembuatan produk makanan secara teori dan praktikal didedahkan kepada para belia yang menyertai bengkel masakan belia, anjuran Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Tutong.
Bengkel selama 3 hari itu yang bermula kemarin disertai 30 orang belia. Ianya bertujuan memberikan pendedahan kepada para belia mengenai cara-cara menyediakan bahan masakan di samping membantu para belia agar kreatif dalam penyediaan serta mempelbagaikan produk makanan yang bukan sahaja boleh dihasilkan untuk diri sendiri bahkan berpeluang menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. Alhamdulillah banyak juga menu-menu yang sudah saya kongsikan dengan belia-belia di sini. Asas dalam pembuatan kek itu adalah penting bagi yang baru mau belajar. Kemudian asas dalam pembuatan roti penting juga, dan juga jenis-jenis spaghetti, ada 2 jenis spaghetti, itu carbonara dan spaghetti sos biasalah. Alhamdulillah sambutan belia yang ada di daerah Tutungan ini sangat memuaskan, bagus, baik, dan apabila diajar mostly dorangan ni yang datang kemarin ni totally nyorang zero lah, nyorang belum ada skill. Maklumat berhubung kait dengan pengurusan tabung amanah pekerja TAP yang melibatkan hal ehwal pekerjaan di sektor awam dan swasta serta skim-skim dan perkhidmatan yang terdapat di bawah TAP dikongsikan semasa lawatan rombongan Kumpulan Muslimah dan Belia Masjid Universiti Brunei Darussalam ke TAP. Rombongan seramai 40 orang diketuai oleh Awang Haji Ashraf bin Haji Bujang Yusof, Pegawai Hal Ehwal Masjid UBD. Dalam mempersiapkan para belia bagi melangkah ke alam pekerjaan, beberapa tip dan pengetahuan awal juga dikongsikan. Melalui lawatan perkongsian ini, TAP berharap ianya dapat meningkatkan pengetahuan dan kesedaran para belia serta orang ramai dalam kepentingan perlindungan sosial sebagai persediaan awal hari persaraan nanti. Sebuah syarikat dan 24 individu dikenakan denda kompaun di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Penggal 30 Bab 12-1 atas kesalahan melonggokkan sampah di kawasan tanah lapang dan tempat awam serta membuat pembakaran terbuka. Denda kompaun dikeluarkan semasa ops bersih yang dijalankan oleh bahagian pelesenan dan penguatkuasaan Jabatan Daerah Brunei dan Muara di kawasan Kampung Kulapis, Kampung Katimahar, Kampung Jerodong dan Kampung Sengkurong. Syarikat Sainat sendirian berhad didenda kompaun RM500 sementara 23 individu dikenakan denda kompaun RM100 setiap seorang manakala seorang individu didenda RM500. Syarikat dan individu berkenaan diberi tempoh 7 hari waktu bekerja untuk membayar denda kompaun. Kegagalan menjelaskannya boleh diambil tindakan ke mahkamah sebarang aduan berkaitan Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Penggal 30 Bab 12. Orang ramai boleh menghubungi bahagian pelesenan dan penguatkuasaan Jabatan Daerah Brunei dan Muara menerusi talian 238 1581. Dalam menguatkuasakan Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Penggal 30 Bab 12, Pindaan 2006, kesalahan membuang sampah di tempat awam, bahagian penguatkuasaan Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria mengenakan denda kompaun sejumlah RM100 ke atas seorang individu. Len Kwet Siong didapati melakukan kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Bab 12-1-A, membuang pontong rokok di tempat awam. Bagi sebarang aduan mengenai pembuangan sampah di tempat-tempat awam di kawasan Lembaga Bandaran Kuala Belait dan Seria, boleh menghubungi talian 8896 108. Dalam meningkatkan aktiviti penguatkuasaan di negara ini, Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan, bahagian penguatkuasa Undang-Undang JIPK Kuala Belait melancarkan operasi pemeriksaan ke atas projek pembinaan rumah baru di kawasan Sungai Teraban, daerah Belait. Dalam pemeriksaan berkenaan, 18 orang warga negara asing ditahan dan disiasat di bawah Akta dan Peraturan Imigresen Penggal 17. Salah seorang darinya gagal mengemukakan sebarang pas imigresen yang sah.
Dalam pada itu, dalam operasi pompong berasingan yang dijalankan di sebuah sangkar ikan di kawasan Pulau Pelumpung Muara, 7 orang warga negara asing telah ditahan manakala majikan mereka juga dipanggil bagi membantu siasatan. Pemeriksaan lanjut juga dibuat ke atas bilik-bilik tidur di sangkar ikan tersebut di mana pihak penguatkuasa undang-undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan telah menjumpai 2 laras senapang tempuling. Kes ini diambil alih siasatan oleh bahagian penguatkuasa Jabatan Perikanan.